Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Farah Kalisa binti Muhammad Fauzi, merupakan pelajar tingkatan 5 dari SMK Datuk Panglima Perang Kiri. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada hari ini izinkan saya membicarakan sebuah buku yang saya gemari yang berjudul Memoir Zakba. Karya ini mengandungi 159 muka surat dengan 6 bahagian di dalamnya yang mengisahkan tentang tokoh sejarah wayang unggul. Karya terbitan khas Universiti Pendidikan Sultan Idris dikarang oleh Adnan Haji Awang yang berasal dari Lenggong, Perak. Memoir ini merupakan cerita peribadi yang disampaikan oleh Zakba sendiri dalam satu rakaman audio yang diusahakan oleh Arkib Negara dalam tahun 1970 dahulu. Membaca memoir ini, kita memperoleh gambaran yang jelas tentang latar belakang kehidupannya sejak dia masih kanak-kanak hinggalah ke tahun-tahun sebelum dia meninggal dunia. Bagi memperhalusi cetusan minda yang pertama, iaitu Zakba dan cabaran pada zamannya. Kehidupan yang dilaluinya penuh dengan cabaran. Tempat kelahiran beliau di kampung ibunya di Jempol hanyalah sebuah kampung pedalaman di daerah Kuala Pilah. Begitu jugalah kampung asal keluarga bapanya di Linggi. Inilah asal usulnya. Di situlah beliau mula mengenali erti kehidupan. Dari temu bual Zakba, beliau memilih untuk memasuki sekolah Inggeris tanpa restu bapanya. Hakikatnya, Zakba terbuang juga selama 3 tahun. Zakba tidak menjadi ulama seperti yang dicita-citakan oleh bapanya, tetapi dia juga tidak menjadi Kristian. Dia menjadi seorang guru, berminat dalam karang-mengarang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik sezaman. Zakba tidak keseorangan dalam menghadapi dugaan itu. Bapa saudaranya Muhammad Datuk Muda yang pernah mengajarnya mengenali huruf Rumi. Cetusan idea saya yang kedua adalah mengenai Zakba dan pengetahuan Islam, di mana beliau tidak menghadkan minatnya kepada pembacaan sahaja, tetapi berusaha mendalami pengajian Islam yang mula dipelajari di kampungnya di Linggi dahulu. Keyakinan Zakba kepada gagasan yang dibawa oleh gerakan Islah Islamiyah, terutama selepas mengenali Khawaja Kamaluddin, menjadi semakin kuat. Dengan tegas, Zakba mengisytiharkan kepada umum bahawa saya ini satu daripada mereka yang berlayar dalam bahtera yang baharu. Saya yakin bahawa yang saya naiki inilah sebaik-baik bahtera zaman ini. Peranan pendidikan sebagai ejen perubahan sosial yang penting disedari oleh Zakba sejak awal kegiatan penulisannya. Menurutnya, ilmu dan pengetahuan itu punca sekalian jalan, kerana dari situlah diterbitkan persenjataan dan kelengkapan untuk menuju ke jalan-jalan yang lain. Zakba juga menegaskan pentingnya mempelajari bahasa asing selain bahasa sendiri. Selain itu, Zakba mempunyai rasionalnya apabila meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan kedua selepas Islam. Bahasa Melayu itu lidah bangsa kepada Melayu dan di dalamnya tersimpan ruh dan semangat kebangsaan dan kebudayaan kita. Pada masa yang sama, Zakba juga menyedari bahasa Melayu di zamannya berada pada tahap yang sangat mundur. Dihinakan pula oleh bangsa asing serta pegawai-pegawai kolonial British sendiri. Kerjaya beliau di Tanjung Malim banyak membantunya untuk mencapai cita-cita perjuangan kebangsaannya. Perkembangan kerjayanya memudahkan Zakba diterima sebagai seorang pemimpin Melayu yang disegani. Pada 1921, Zakba menyertai sebuah pertubuhan The Young Muslim Union Pening yang ditubuhkan oleh masyarakat Muslim keturunan India berpendidikan Inggeris. Semua kegiatan yang disertai oleh Zakba dipantau oleh pegawai atasannya. Ini menjadi faktor tambahan selain kegiatan penulisan seperti disebutkan oleh Raja Chulan dalam amarannya kepada Zakba. Peristiwa itu bukanlah kekangan terakhir yang dialami olehnya. Dalam kesibukan menjalankan tugas rasminya di Jabatan Karang Mengarang SITC, beliau masih meneruskan kegiatan penulisannya. Sebaik sahaja Perang Dunia Kedua berakhir, Zakba dipilih menjadi Yang di-Pertua Persatuan Melayu Selangor dalam bulan September 1945. Zakba telah berusaha semenjak 1917 untuk melahirkan satu bangsa Melayu yang bermaruah dan merdeka. Itulah sumbangan Zakba. Dia telah mencipta nama dalam sejarah sosial dan politik Malaysia moden. Zakba juga membuktikan betapa tajamnya
mata pena berbanding dengan keris lembing panglima zaman silam. Puluhan buku serta ratusan rencananya menjadi saksi kepada generasi kini dan akan datang tentang kesarjanaannya. Anehnya, Zakbar tidak berkesempatan mendapat pendidikan tinggi seperti yang dicita-citakannya. Tetapi, mulia tradisi yang diikutinya serta tinggi pengorbanan dan jasanya kepada bangsa di negaranya. Memoir ini mengandungi banyak maklumat mengenai dirinya, cita-citanya dan perjuangannya. Semuanya datang dari mulutnya sendiri. Inilah keistimewaannya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.